Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini. 30 minit di Sirius Utama, anda bersama saya Atira Minuddin. Abid Liu berjaya masuk Gaza. Juga Azon lanjutkan perintah berkurung. Pendakwah bebas Abid Liu dan rombongannya kini dibenarkan masuk ke Gaza, Palestin bagi menyalurkan bantuan kemanusiaan. Dalam hantaran di laman sosial miliknya, beliau memaklumkan mereka masuk diiringi tentera Mesir dengan kereta berperisai sepanjang perjalanan. Beliau turut memaklumkan berdasarkan maklumat Kedutaan Malaysia dan unit perisikan tentera Mesir, rombongan mereka adalah pasukan pertama dalam dunia yang dibenarkan masuk melalui pintu sempadan Rafah selepas perang baru-baru ini. Ketika ini, lebih 30 pertubuhan bukan kerajaan NGO seluruh dunia sedang memohon sebahagiannya ada di Mesir. Abid turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Hussein yang membantu rombongannya dari awal. Abid juga memohon maaf kerana tidak mengemaskini mengenai misi itu di mana-mana laman sosial atas faktor keselamatan. Abid dan rombongan bantuan kemanusiaannya berlepas ke Mesir pada 25 Mei lalu dan selamat tiba di Mesir 2 hari kemudian. Beliau turut memaklumkan sudah membeli barangan keperluan asas serta ubat-ubatan yang akan dibawa menggunakan 2 trailer dan beberapa lori untuk dihantar terus ke Hospital Gaza pada hari terbabit. Bagaimanapun, banyak pihak kemudian tertanya-tanya mengenai status keadaannya serta perkembangan misi bantuan kemanusiaan selepas tidak lagi mengemaskini laman sosial selepas itu. Perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam zon selamat Timur Sabah Azon yang berakhir esok dilanjutkan selama 14 hari sehingga 14 Julai. Menurut Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali, perintah berkurung itu meliputi perairan Sandakan, Beluran, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau serta orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan dilarang menghampiri atau berada di kawasan isytihar antara jam 6 petang hingga jam 6 pagi. Ia bagi memastikan kawasan perairan berkenaan tidak diceroboh pengganas yang mengancam keselamatan penyelidikan antarabangsa. Selain itu, ia juga akan memudahkan penguatkuasaan dan pemantauan oleh pasukan keselamatan. Tragedi malang menimpa feri penumpang ekspres bahagia 3 yang berlabuh di perairan Kuah apabila ia disedari tenggelam pada jam 10 malam tadi. Pengarah Jabatan Laut Malaysia JLM Wilayah Utara Muhammad Hafiz Abdul Majid menyatakan tiada kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan dan anggotanya masih menyiasat punca kejadian. Tambah beliau, feri itu juga sudah 6 tahun tidak beroperasi membawa penumpang dari Langkawi ke Kuala Kedah dan Perlis. Kali terakhir feri itu diperiksa adalah 3 hari lalu dan tiada sebarang petunjuk ia mengalami masalah. Terdahulu, rakaman video berdurasi 1 minit 11 saat memaparkan sebahagian feri itu tenggelam tular di media sosial. Polis menahan 3 suspek yang dipercayai menyamun sebuah klinik pergigian di Taman Melati, Kuala Lumpur petang semalam. Dalam kejadian sekitar jam 6.30 petang, ketiga-tiga suspek bersenjatakan parang pada awalnya masuk ke klinik terbabit dengan menyamar sebagai pelanggan. Menerusi satu rakaman kamera litar tertutup CCTV di tempat kejadian yang tular di media sosial, kelihatan seorang kaki tangan wanita berada di klinik berkenaan ketika kejadian. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintendent Ashari Abu Samah berkata, suspek mengambil beberapa barangan berharga milik mangsa yang dianggarkan bernilai RM10,000 sebelum melarikan diri. Berdasarkan beberapa rakaman CCTV yang diperoleh, siasatan dan risikan dijalankan sebelum berjaya mengesan suspek. Dalam tempoh 4 jam selepas kejadian,
Pihak polis berjaya menahan dua lelaki tempatan berusia 30 dan 32 tahun di sekitar Wangsa Maju. Turut dirampas sebuah kereta dan sebilah parang yang disyaki digunakan mereka untuk melakukan samun. Hasil semakan mendapati kedua-dua suspek mempunyai beberapa rekod lampau berkaitan kes jenayah serta dadah. Gara-gara bercakap terlalu kuat ketika sedang bertelefon, seorang pembantu kedai perabot parah ditetak rakan sebiliknya sendiri. Kejadian berlaku dekat Taman Nusa Bestari Iskandar Puteri petang semalam. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Assistant Commissioner Zulkhairi Mokhtar berkata, pasukan dikejarkan ke lokasi kejadian susulan laporan pergaduhan antara dua lelaki di sebuah premis penginapan bilik sewa di taman berkenaan. Dalam kejadian sekitar 5 petang itu, mangsa berusia 37 tahun mengalami kecederaan parah dengan 3 kesan tetakan parang. Setibanya di tingkat 3 lokasi bilik sewa berkenaan, polis mendapati seorang individu berlumuran darah di kepala. Ia berikutan tindakan mangsa yang enggan menerima teguran suspek untuk memperlahankan suara ketika bercakap menerusi telefon di biliknya, sebaliknya mangsa memarahi suspek dengan kata-kata kesat. Hasil siasatan mendapati mangsa mempunyai 15 rekod lampau berkaitan dadah. Mangsa kini sedang menerima rawatan di Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru serta berada dalam keadaan stabil. Satu lagi sindiket pengedaran rokok dipercayai tidak membayar cukai di Pulau Pinang tumpas selepas polis melakukan 3 serbuan berasingan di Macang Bubuk dan Bukit Tengah kemarin. Rampasan pelbagai jenis rokok dianggarkan bernilai RM7.85 juta dan 9 kenderaan bernilai RM236,000 menjadikan nilai keseluruhan rampasan berjumlah hampir RM8.41 juta. Menurut Ketua Polis Negeri Datuk Sahabuddin Abdul Manan, polis turut menahan 12 warga tempatan berusia lingkungan 18 hingga 38 tahun dalam operasi yang dijalankan. Serbuan dijalankan anggota bahagian khas D8 dan bahagian siasatan jenayah berat D9 Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Pulau Pinang bersama Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Seberang Perai Tengah SPT. Anggota polis membuat intipan bermula jam 5 pagi sebelum melancarkan serbuan ke atas 3 rumah sewa dipercayai menjadi markas sindiket terbabit. Dalam serbuan itu, polis menemui sejumlah 4.6 juta batang rokok putih dan 691,200 batang rokok kretek pelbagai jenama tidak bercukai dalam 3 rumah didiami 12 suspek. Kesemua rokok dan kenderaan digunakan suspek dirampas untuk tindakan selanjutnya. Baik, series utama berehat seketika menyusul selepas ini. Angka korban pangsapuri runtuh di Florida meningkat. Bertemu kembali. Kadar pemberian vaksin di Selangor paling perlahan jika dibandingkan dengan negeri-negeri lain yang kesemuanya melebihi 80%. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK, Kari Jamaluddin Abu Bakar berkata, usaha pemberian vaksin di negeri itu terlalu perlahan meskipun bekalan vaksin sudah disalurkan ke negeri berkenaan. Dalam satu sidang akhbar, Khairi memaklumkan pihaknya telah usahakan supaya Selangor dapat meningkatkan kapasiti. Menurutnya, walaupun ada pemberian bekalan vaksin ke negeri itu, tetapi masih banyak vaksin tidak digunakan. Setakat Ahad lalu, kadar penggunaan vaksin tertinggi dicatatkan di Melaka dengan kadar 94%, diikuti Terengganu dan Negeri Sembilan dengan 92%.
Sehubungan itu, kerajaan bercadang untuk membuka pusat pemberian vaksin PPV di semua daerah di Selangor pada Julai. Hal ini penting memandangkan lebih banyak vaksin akan tiba pada Julai. Justru, beliau berharap kadar penggunaan vaksin di seluruh negeri dipertingkatkan. Seorang warga emas yang dikenali sebagai Mamat Mat Ali berusia 105 tahun lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin dalam program outreach vaksinasi di Kampung Bahagia Kuala Krai. Beliau menerima suntikan dos pertama pada 6 Jun lalu dan lengkap dengan dos kedua semalam. Mamat atau lebih dikenali Pak Adik berkata, beliau dan isteri Syarifah Samad 79 tahun berterima kasih kepada petugas kesihatan yang datang ke rumah untuk memberikan vaksin kerana beliau tidak boleh berjalan sejak 2 tahun lalu. Dalam pada itu, anaknya Syukriah Mamat memaklumkan ibu bapanya sepatutnya menghadiri janji temu suntikan vaksin pada April lalu tetapi terpaksa ditolak atas masalah kesihatan dan kesukaran menaiki bot. Tambah Syukriah, bapanya perlu diusung dan untuk menghadiri janji temu tersebut, mereka perlu menyelusuri Sungai Kelantan dengan menaiki bot selama 45 minit. Terdahulu, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Datuk Ahmad Amzad Hashim mengatakan, fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK tumpuan diberikan kepada warga emas dan juga golongan berisiko yang mempunyai penyakit kronik. Tidak semua golongan menyambut baik program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang sedang berlangsung ketika ini. Masakan tidak, banyak tuduhan tentang keburukannya sudah disebarkan golongan yang digelar anti-vaksin ini di media sosial. Ikuti laporan disediakan wartawan Zahira Zuraidi. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba, syarikat PLS akan membekalkan 12 juta dos COVID-19 CoronaVac SARS-CoV-2 vaksin Verocell Inactivate. Pembekalannya dijangka dilaksanakan secara berperingkat mulai April ini. Sementara syarikat Dua Farma Sendian Berhad akan membekalkan sebanyak 6.4 juta dos vaksin Sputnik V yang dijangka dibekalkan penghujung Mac nanti. Ia bagi menampung keperluan 28.75% rakyat di Malaysia. Pun begitu, laporan dikemuka Pfizer kepada panel pentadbiran makanan dan ubat-ubatan Amerika Syarikat FDA tentang 6 individu maut ketika peringkat akhir ujian klinikal vaksin berkenaan mengundang perhatian ramai terutama golongan anti-vaksin. Ia digunakan sebagai dalil di media sosial untuk menolak pemberian vaksin berkenaan. Kenapa perlu vaksin? Sedangkan dah masuk sehingga hari ini hampir 200,000 lebih dalam masa 300,000. Sedangkan yang sembuh daripada COVID-19 itu orang yang tak divaksin. Sebenarnya wabak ini memang ada, tapi yang pandangan fakta-fakta ilmiahnya COVID-19 ini tidaklah membunuh. Sebabnya kita boleh sembuh tanpa vaksin, tanpa ubat, tanpa apa. Saya akan ambil jalan selamat, saya akan resikan ubat sunnah. Saya akan ambil madu, saya akan ambil habatus sauda, saya akan ambil cara apa sekalipun, ikhtiar saja dengan cara sunnah. Dan anda juga tahu ada beberapa individu yang ambil vaksin, ada yang meninggal disebabkan diberi vaksin selepas diberi vaksin COVID. So itu membuatkan serba salah kepada semua kebanyakan rakyat untuk mengambil vaksin. Lagi satu, tempoh perlindungan untuk COVID-19 ini tak jelas dan tak ada orang yang bagi garanti berapa lama benda ni berada di dalam body untuk 1 hari ke 2 hari ke atau selama-lamanya. Nobody knows. So apa guna kita ambil kalau tak ada sebarang confirmation? Mereka turut memuat naik pelbagai hantaran di media sosial dengan pelbagai hujah menggunakan teori konspirasi bagi menyokong pandangan tersebut. Terutama mereka-mereka yang mengedepankan fahaman anti-vax. Sebab bila kita lakukan kajian, memang ada kematian. Dalam trial Pfizer tu memang ada 6 yang meninggal. 4 meninggal di dalam tak ambil vaksin. 2 meninggal yang ambil vaksin.
Dua yang meninggal yang ambil vaksin ni, seorang tu meninggal 57 hari lepas ambil vaksin. Dia kena sakit jantung. Jadi dia meninggal bukan sebab vaksin, sebab sakit jantung. Dan yang kedua pun, dia meninggal sebab sakit jantung. Jadi telah diperkudakan oleh mereka-mereka yang bertanggungjawab menyatakan bahawa 6 meninggal dalam trial vaksin. Golongan anti-vaksin yang kerap menyebarkan berita palsu boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda RM50,000 atau penjara tidak melebihi setahun boleh dikenakan. Sementara itu, Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam menetapkan hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan ia wajib diambil golongan ditetapkan. Penggunaannya bukanlah perkara asing dalam perspektif syarak. Vaksin seperti Pfizer dan AstraZeneca yang bakal diperoleh sudah diuji kepada puluhan ribu sebelum ia diluluskan di negara seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan Kesatuan Eropah. Masyarakat perlu merujuk kepada orang yang lebih pakar atau laman yang sahih dalam menilai penerimaan vaksin. Jangan sengaja membuat-buat dakwah yang boleh menghalang usaha kerajaan bagi membolehkan negara. Jika tersalah langkah, boleh didakwa. Laporan saya, Zahira Zuraidi, Sirius Media. Vaksin COVID-19 adalah selamat. Vaksin COVID-19 adalah berkesan. Vaksin COVID-19 boleh melindungi kita dan keluarga kita daripada penyakit COVID-19. Keganasan pasca kudeta Myanmar kembali meningkat apabila pasukan pertahanan diri anti-junta cuba mengambil alih kuasa tentera, menjadikan angka korban dijangka lebih tinggi jika rejim terbabit menggunakan kekuatan penuh dalam tindakan keras seterusnya. Menurut kumpulan pemantau tempatan, Myanmar berdepan kekicauan sejak Februari lalu apabila kudeta menggulingkan Aung San Suu Kyi dengan lebih 880 orang maut dalam tindakan keras junta susulan penentangan politik. Di beberapa kawasan, penduduk tempatan sering menggunakan senapang pemburu atau senjata dihasilkan di kilang sementara membentuk pasukan pertahanan untuk melawan semula. Sebagai tindak balas, tentera menggunakan helikopter dan artileri termasuk menentang kumpulan di barat laut China dan di timur sempadan Thailand. Kumpulan Krisis Antarabangsa ICG hari ini berkata, pertempuran pemberontak bersenjata Tatmadaw iaitu tentera Myanmar dijangka menyaksikan kuasa ketenteraan digunakan ke atas orang awam dan kematian akan sangat tinggi dicatatkan terutama bagi wanita, kanak-kanak dan warga emas yang menghadapi kesukaran susulan keganasan dan perpindahan. Arab Saudi kini dalam usaha menjadi negara sumber kurma utama dunia menerusi kerjasama Pusat Nasional Palma dan Kurma NCPD serta Kementerian Alam Sekitar, Air dan Pertanian negara itu. Ketua Pegawai Eksekutif NCPD Dr. Muhammad bin Al-Nuwairan berkata, industri itu menyumbang kepada sektor ekspor paling utama Arab Saudi menerusi ekspor kurma ke 107 negara tahun lalu. Arab Saudi mengeluarkan kira-kira 1.5 juta tan kurma setiap tahun, menjadikan ia sebagai pengeluar kedua terbesar dunia. Menurut pengurus komunikasi dan jurucakap NCPD, Tamir Al-Daidab, NCPD akan membolehkan petani memenuhi kualiti antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pengukuhan rantaian pengeluaran dan meningkatkan kualiti amalan pertanian sebelum dan selepas penuaian hasil. Seiring dengan teknologi moden dan sijil antarabangsa, petani juga akan diberikan perkhidmatan khusus untuk meningkatkan kecekapan ekspor dengan panduan mengenai pembungkusan, pembersihan, penyimpanan dan pemasaran bagi meningkatkan hasil pendapatan. Terdapat 157 kilang kurma di seluruh negara termasuk 42 dianugerahkan jenama Kurma Saudi bersama 41 ladang dan 24 syarikat. Banyak kilang dan ladang kini dalam proses menerima sijil berkenaan. Tambahannya, walaupun pengeluaran kurma berbeza antara wilayah, tetapi tiada diskriminasi daripada segi sokongan NCPD.
Susulan insiden runtuhan blok Pangsapuri 12 tingkat di Florida Khamis lalu, angka korban insiden itu terus meningkat kepada 9 mangsa, manakala 150 mangsa lain dilapor masih belum ditemui. Ahli keluarga mangsa dilihat terus menunggu di lokasi kejadian bagi hari ketiga untuk mengetahui perkembangan insiden berkenaan. Pekerja operasi mencari dan menyelamat SAR berterusan mengasingkan sisa runtuhan tanpa henti dalam keadaan panas dan kelembapan tinggi. Datuk Bandar Miami-Dade County Daniela Levin Carver berkata, 4 mayat baharu dan mangsa lain ditemui selepas penyelamat menggali saluran dengan panjang 38 meter, kedalaman 12 meter dan lebar 6 meter di atas runtuhan terbabit. Dalam pada itu, kerja-kerja pencarian di atas cerucuk pada waktu tertentu dilakukan 6 hingga 8 skuad dibantu 2 kren besar dan anjing pengesan. Selain itu, sisa runtuhan dengan nilai forensik dibawa ke gudang untuk diperiksa ketika penyiasat berusaha mengenal pasti punca runtuhan itu. Teruskan menonton series utama Menarik Dalam Sukan selepas ini. Nelly Korda laka sejarah. Beberapa negara di seluruh dunia seperti China, United Kingdom, Jerman, Amerika Syarikat dan Kanada sedang membangunkan vaksin untuk mencegah virus COVID-19. Vaksinasi adalah langkah pencegahan yang paling berkesan untuk mencegah penyakit berjangkit seperti COVID-19. Vaksinasi merupakan suatu bentuk rawatan yang membolehkan tubuh badan melawan jangkitan. Ia dilakukan dengan bantuan sistem imun tubuh yang terdiri daripada rangkaian sel, tisu dan organ yang bekerjasama untuk melindungi tubuh daripada kuman yang berbahaya. Apabila kuman ini masuk ke dalam badan anda, ia akan menyerang jangkitan yang membuatkan anda sakit. Sistem imun badan anda bertindak seperti pasukan tentera yang sentiasa melakukan rondaan di dalam badan. Apabila kuman masuk ke dalam badan, ia akan memberikan amaran seperti penggera dan sel-sel imun yang bertindak sebagai tentera akan diaktifkan untuk melawan dan membasmi kuman berbahaya tersebut. Kemudian, sistem imun anda akan menyimpan memori mengenai kuman tersebut supaya dapat bertindak balas dengan segera untuk jangkitan yang sama pada masa hadapan. Tindakan perlindungan ini digelar immunity di mana dalam beberapa kes tertentu ia dapat bertahan selama seumur hidup. Vaksinasi berupaya untuk mencegah jangkitan dengan lebih cepat dan berkesan. Oleh itu, vaksinasi adalah sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada semua individu yang tinggal di dalam komuniti. Adalah penting untuk Malaysia bekerjasama dengan negara-negara yang sedang membangunkan vaksin COVID-19 bagi menjamin kesihatan dan kesejahteraan warga Malaysia untuk jangka masa panjang. Pada masa yang sama, hendaklah kita mengamalkan langkah-langkah pencegahan dan kawalan kendiri, patuhi SOP dan terus membudayakan norma baru dalam kehidupan seharian. Pesanan komuniti ini dibawakan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan Akademi Sains Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda masih lagi bersama saya Wan Hafiz yang kita bawakan secara langsung daripada Series TV untuk mengikuti keadaan cuaca semasa pada ketika ini. Baik, tanpa buang masa kita akan teruskan dengan melihat paparan carta angin. Pada ketika ini jelas menunjukkan kita menerima pengaruh angin daripada arah barat daya yang mana ianya memang sinonim dengan monsun barat daya apa yang kita sedang alami pada ketika ini. Dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam. Tetapi di kawasan latitude lebih tinggi buat masa kini, angin bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam. Dan selain daripada itu juga, keadaan ombak juga di kawasan perairan ini juga boleh mencapai 3.5 meter. Dan di kawasan perairan lain buat masa kini, alhamdulillah masih lagi di bawah 2.5 meter. Tetapi buat masa kini, Met Malaysia menerusi laman sesama mereka telah pun mengeluarkan amaran angin kencang serta laut bergelora kategori pertama dan juga kedua bermula hari ini sehingga ke 26 Jun 2021. Amaran kategori kedua melibatkan kawasan perairan Phuket dan sebahagian amaran di perairan Phuket juga diletakkan di bawah tahap 1, itu juga di kawasan perairan Condor, Reef North, Palawan dan juga di bahagian Sulu. Dan harus diingatkan keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukar dan regi laut. Jadi pada orang ramai diharapkan lebih berhati-hati
terutama kepada para nelayan yang mana ingin turun ke laut, dan diharapkan anda supaya tidak turun ke laut dan menghindari kawasan pantai. Baiklah, seterusnya kita akan beralih ke paparan imej satelit bagi melihat apa yang berlaku sebenarnya pada ketika ini. Di Semenanjung Malaysia, pada ketika ini hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat kini sedang berlaku melibatkan di kawasan pedalaman Semenanjung Malaysia. Begitu juga di bahagian pedalaman di negeri Sarawak yang melibatkan di bahagian Seri Aman dan juga di bahagian Betong. Di Sabah pada ketika ini dalam keadaan yang agak mendung. Dan menjelang ke petang nanti, kita masih lagi menjangkakan hujan berserta ribut petir masih lagi akan berlaku melibatkan pantai barat, pantai timur Semenanjung Malaysia dan juga di bahagian pedalaman Semenanjung yang melibatkan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, di bahagian pedalaman di negeri Selangor. Begitu juga di negeri Sabah dan Sarawak, hujan berserta petir akan lebih tertumpu di bahagian pantai barat dan juga di bahagian utara di negeri Sarawak. Dan menjelang ke esok pagi, kita jangkakan keadaan mendung akan berlaku di kesemua negeri di Semenanjung Malaysia. Keadaan lembap seperti hujan renyai dijangkakan akan berlaku melibatkan di bahagian pesisir pantai di negeri-negeri pantai timur daripada negeri Kelantan sehingga ke di bahagian timur di negeri Johor. Sekian saja laporan cuaca daripada Sirius TV. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kejohanan golf wanita PGA Nelly Korda cipta sejarah tersendiri apabila berjaya menjuarai kejuaraan utama dalam kariernya dan menjadi pemain Amerika Syarikat pertama sejak 2014 menghuni ranking nombor 1 dunia. Copa America 2021, rentak kemenangan penyandang juara yang juga pasukan pilihan pertama kejohanan, Brazil dalam 10 perlawanan sejak November 2019 terhenti apabila diikat 1-1 dengan Ecuador dalam aksi kumpulan B awal pagi tadi. Sekian dulu Sirius Utama buat masa ini. Amalan menjaga SOP sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kekalkan penjarakan sosial dan terus lindungi diri dan keluarga bagi memutuskan rantaian COVID-19. Salam hormat dan Assalamualaikum.